Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Ruswari. Nombor matrik 058023. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan apakah tujuan vaksin itu dicipta. Yang pertama, tujuan vaksin itu dicipta adalah untuk mengurangkan kadar kebolehjangkitan COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Hal ini akan membantu untuk mengurangkan kes-kes positif COVID-19 di Malaysia. Yang kedua, menambah immunity di dalam badan. Vaksinasi ini akan membantu penghasilan antibodi lebih awal untuk melawan kuman yang berbahaya, contohnya virus COVID-19 ini. Poin yang seterusnya, golongan penerima vaksin. Yang pertama, orang yang layak menerima vaksin adalah orang yang berumur 18 tahun dan ke atas. Yang kedua, golongan komorbid. Golongan komorbid ini adalah golongan yang akan mendapat kesan yang teruk apabila dijangkiti virus COVID-19 ini. Yang ketiga, kumpulan berisiko tinggi. Maksud kumpulan berisiko tinggi ini adalah kumpulan ataupun orang yang mempunyai penyakit yang kronik seperti diabetes, darah tinggi, penyakit jantung dan lain-lain lagi lah. Yang poin seterusnya, kesan sampingan vaksin COVID-19. Kesan sampingan yang akan dialami oleh penerima vaksin adalah sakit otot, demam, sakit kepala serta kelusuan. Kesan-kesan ini adalah satu perkara biasa, bahkan ia merupakan satu petanda positif kerana vaksin itu bertindak balas dengan tubuh badan penerima vaksin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Muhammad Ismail bin Muhammad Fauzi. Nombor pelajar 058761. InsyaAllah pulang kami akan menerangkan tentang vaksin. Maka pada saya adalah pengenalan bahagian vaksin. Maka sejarah secara ringkas tentang vaksin. Vaksin daripada barat, sejarah vaksin daripada barat. Edward Jenner menjalankan eksperimen pada tahun 1796 yang menyebabkan penciptaan vaksin cacar pertama beberapa tahun kemudian dan menggantikan variolasi sebagai pencegah untuk cacar. Dia mendapati bahawa penyakit cowpox cacar lembu yang merupakan sebagai lepuh ataupun gelembung beralir yang terbentuk pada ambing lembu, yakni yang dekat tetek lembu, tapi hilang dalam waktu yang singkat, memberikan ketahanan tertentu pada tubuh manusia. Maka ini adalah vaksin pertama secara klinikalnya yang diciptakan daripada manusia, daripada barat. Dan daripada sudut Islam pula, sejarah vaksin, jika barat mengenali vaksinasi pada kurun ke-18, umat Islam lebih awal mengenali vaksinasi dan bentuk idealisme dan pengalaman khususnya di zaman Khalifah Islam Uthmaniyah. Kenyataan daripada Abu Al-Tayyib Al-Mutanabbi wafat pada 354 Hijrah. Beliau berkata, saya telah melemparkan pada masa lalu dengan harga diri sehingga hati saya berada dalam lapisan bangsawan. Saya menjadi begitu jika saya terkena panah, anda memecahkan bilah pada bilah. Maka daripada sudut sejarah Islam pula, vaksinasi ini adalah merupakan satu fahaman ataupun idealism supaya umat Islam ini tidak orang panggil percaya kepada perkara-perkara yang boleh percaya kepada perkara-perkara yang dapat membantu kita dalam mencegah sesuatu perkara.
maka itu daripada sudut pandang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Syamil bin Muhammad Ridwan. Nombor matrik 058456 daripada kos Diploma Sejarah dan Taman Islam. Okey, jadi pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kepentingan vaksin dan kenapa rakyat Malaysia perlu mengambilnya. Okey, baik. Kepentingan vaksin ada 3. Yang pertamanya ialah merangsang imuniti badan. Yang kedua, mencapai imuniti kelompok. Dan yang ketiga, mengurangkan risiko jangkitan. Kepentingan vaksin yang pertama iaitu merangsang imuniti badan. Dalam vaksin terdapat satu perkara yang dipanggil sebagai antigen. Dan fungsi antigen ialah merangsang sistem daya lawan jangkitan ataupun imuniti. Dan apabila daya lawan jangkitan ataupun imuniti meningkat, maka peratusan untuk mendapat virus itu semakin berkurang. Dan kepentingan vaksin yang keduanya ialah mencapai imuniti kelompok. Antara tujuan utama vaksin dicipta ialah untuk menyekat penyakit berjangkit. Dan sekiranya peratusan yang tinggi penduduk telah diimunisasi, maka sukar untuk penyakit itu merebak. Dan kepentingan vaksin yang ketiga ialah mengurangkan risiko jangkitan. Vaksin akan memberikan satu lagi lapisan perlindungan kepada badan kita daripada sebarang penyakit. Jadi itu saja daripada saya tentang kepentingan vaksin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Nur Basit bin Zahari dan nombor matrik saya adalah 058096. Okey, jadi pada kali ini saya akan menyambung perbahasan daripada kawan saya tentang isu vaksin, dan saya akan mengambil tajuk tentang anti-vaksin. Okey. Jadi anti-vaksin ialah sekumpulan individu yang mempunyai ideologi di mana vaksin sebenarnya bahaya. Mereka ini juga lebih mempercayai bahawa vaksin ni akan menyebabkan kanak-kanak lebih mudah untuk terdedah terhadap penyakit atau wabak seperti sekarang COVID-19. Okey. Antara sebab-sebab dia kenapa? Antara sebab-sebab dia sebab mereka ni tidak percaya kepada para doktor, teknologi dan sains. Seakan-akan mereka ni lagi pandai pada doktor tentang dalam perubatan ni. Okey, seterusnya mereka juga mengatakan bahawa vaksin merupakan asbab di mana kanak-kanak akan menghidap penyakit autism. Sedangkan WHO juga telah mengeluarkan statement bahawa takkan ada apa-apa efek selain macam kalau vaksin kita ada rasa sakit-sakit bahu, setakat itu saja. Okey. Seterusnya faktor-faktor isu-isu yang dibangkitkan juga adalah mereka juga turut mengatakan bahawa vaksin ini mempunyai kandungan aluminium yang sangat-sangat tinggi. Walau bagaimanapun, jika dibandingkan jumlah kandungan aluminium yang diterima oleh bayi yang divaksin adalah sangat rendah jika dibandingkan dengan bayi yang meminum susu ibunya selama 6 bulan. Okey, jadi mereka ni cakap aluminium, kandungan aluminium dalam vaksin ni lagi tinggi. Tapi jika dibandingkan dengan baby yang menyusu dengan mak dia selama 6 bulan ni, kandungan aluminium yang ada dalam badan baby tu jauh lagi tinggi daripada vaksin tu. Okey, dan yang terakhir antara isu yang dibangkitkan yang terakhir adalah mereka ni timbul keraguan dalam penggunaan vaksin menggunakan DNA khinzir. Sebenarnya vaksin yang menggunakan DNA yang ada DNA khinzir ni sebenarnya adalah vaksin Biothrax dan vaksin Rotatec. Tapi dekat Malaysia dua vaksin ni tak ada sebab kita masih belum dalam suasana yang darurat, maknanya perlu memerlukan ubat atau sebaliknya. Jadi Malaysia masih menggunakan perubatan, vaksin ataupun apa-apa jenis perubatan saja dengan cara halal. Maksudnya tak ada barang-barang haram dalam tu, contohnya DNA khinzir atau sebaliknya. Okey, sekian, terima kasih.